Alright, so tajuk yang saya ingin bentangkan pada hari ini adalah berkenaan dengan situasi kita, pandemik dan juga immunity. Kenapa saya fokuskan tajuk ini pada hari ini adalah disebabkan kita dah melangkau lebih daripada setahun, almost to 3 months, okay? Setahun 3 bulan kita berada di dalam zon kekangan, okay? Kekangan dari segi, waktu kita cara bekerja, waktu kita cara bersosial, waktu apa saja berkenaan dengan aktiviti-aktiviti secara peribadi atau sosial yang kita selalu lakukan sebelum ini. Jadi ada certain ruang atau ada certain perlakuan atau aktiviti yang anda lakukan sebenarnya tersekat disebabkan kita punya kawalan pergerakan yang berlaku sekarang di negara lah. Jadi ada beberapa perkara yang kita actually alpha berkenaan dengan bagaimana walaupun kita sebenarnya hanya perlu duduk di rumah dan tidak perlu ke mana-mana, ada juga cara untuk kita perlu lakukan supaya kita tidak menjadi orang yang sedentary. Maksudnya orang yang tidak melakukan aktiviti fizikal. Kita perlu melakukan sesuatu untuk kita macam mana mengadaptasi diri kita dalam keadaan norma baru ni, dari segi mental, dari segi fizikal, dari segi spiritual, dari segi emosi. So kita nak a complete idea of how a healthy person is walaupun kita berada di dalam keadaan pandemik sekarang. Okay, so ini fokus kita pada hari ini. Sorry. Okay, next slide. Okay, sebelum tu saya perkenalkan diri saya balik. Nama saya Saidi Asifi, boleh panggil saya Saidi. Saya adalah Customer Service Specialist untuk Tengsai Malaysia yang telah beroperasi pada tahun 2018 sehingga kini. Dan office kami terletak di Bangsa, di Jalan Kerinci. Kalau anda tidak tahu, anda boleh Google. Location dia adalah di KL Gateway Mall. Okay, so sejak 2018 saya masuk dan kini beroperasi sehingga 2021. So kita menawarkan pelbagai jenis barangan yang berunsurkan kesihatan dan juga kecantikan kulit. Alright, so pada hari ini kita akan fokuskan kepada imunisasi dan pada hari ini saya akan fokuskan beberapa produk yang boleh saya tawarkan kepada anda dari segi meningkatkan imunisasi anda dalam keadaan pandemik sekarang. Okay, next slide. Okay, so sebelum saya keluar apa-apalah kita buat recap balik sebab sekarang ni kenapa saya nak sentuh balik berkenaan COVID-19 ni adalah disebabkan ramai sangat dah alpha berkenaan dengan bagaimana COVID-19 ni mengancam nyawa anda. Okay, dulu kita takut bila kita punya kes daripada single digit, lepas tu jadi double digit, sekarang dah ada ribu-riban. Betul? Jadi sekarang ribu-riban tu dah jadi normal dah. Sepatutnya normal tu, itu bukan normal kalau ikutkanlah. Sebabnya benda tu mungkin tak jadi kepada kita. Tapi kalau katalah kita salah seorang daripada orang yang kena infected COVID-19 tu, ianya menjadi perkara besar kepada diri anda, kepada keluarga anda yang disayangi, right? Kepada kawan-kawan anda yang disayangi juga. Jadi kita nak benda ni dikekang sehabis baik. Okay, so kita lihat balik apa itu COVID-19. Go on. Is really just a hull around genetic material and a few proteins, arguably not even a living thing. It can only make more of itself by entering a living cell. Corona may spread via surfaces, but it's still uncertain how long it can survive on them. Its main way of spreading seems to be droplet infection, when people cough or if you touch someone who's ill and then your face, say rubbing your eyes or nose. The virus starts its journey here and then hitches a ride as a stowaway deeper into the body. Its destinations are the intestines, the spleen or the lungs, where it can have the most dramatic effect. Even just a few coronaviruses can cause quite a dramatic situation. The lungs are lined with billions of epithelial cells. These are the border cells of your body, lining your organs and mucosa, waiting to be infected. Corona connects to a specific receptor on its victim's membranes to inject its genetic material. The cell, ignorant of what's happening, executes the new instructions, which are pretty simple: copy and reassemble. It fills up with more and more copies of the original virus until it reaches a critical point and receives one final order: self-destruct. The cell sort of melts away, releasing new corona particles, ready to attack more cells. The number of infected cells grows exponentially.
After about 10 days, millions of body cells are infected and billions of viruses swarm the lungs. The virus has not caused too much damage yet, but corona is now going to release a real beast on you, your own immune system. The immune system, while there to protect you, can actually be pretty dangerous to yourself and needs tight regulation. And as immune cells pour into the lungs to fight the virus, corona infects some of them and creates confusion. Cells have neither ears nor eyes. They communicate mostly via tiny information proteins called cytokines. Nearly every important immune reaction is controlled by them. Corona causes infected immune cells to overreact and yell bloody murder. In a sense, it puts the immune system into a fighting frenzy and sends way more soldiers than it should, wasting its resources and causing damage. Two kinds of cells in particular wreak havoc. First, neutrophils, which are great at killing stuff, including ourselves. As they arrive in their thousands, they start pumping out enzymes that destroy as many friends as enemies. The other important type of cells that go into a frenzy are killer T cells, which usually order infected cells to commit controlled suicide. Confused as they are, they start ordering healthy cells to kill themselves too. The more and more immune cells arrive, the more damage they do, and the more healthy lung tissue they kill. This might get so bad that it can cause permanent, irreversible damage that leads to lifelong disabilities. In most cases, the immune system slowly regains control. It kills the infected cells, intercepts the viruses trying to infect new ones, and cleans up the battlefield. Recovery begins. Alright. So, apa yang kita nampak sekarang ni adalah senang je. Virus adalah salah satu benda yang bukan hidup, yang perlukan host benda hidup supaya dia boleh regenerate benda baru. Maksudnya copy kepada apa yang dia ada. So bila kita infected, so dia gunakan segala sel yang ada dekat dalam badan kita untuk copy dan copy dan copy, dan bila kita tengok dalam video tadi, millions of virus yang ada dekat dalam lung tu, tapi dia kata itu bukan lagi penyebab kita sakit. Yang menyebabkan kita sakit adalah bila virus tu dah terlampau banyak, dia kawal imunisasi kita. Okay, bila dia kawal imunisasi kita, dia akan buatkan imunisasi kita jadi bingung, jadi confused, dan imunisasi kita akan serang kita balik. Okay. So tu yang menakutkan. Jadi bila katalah contoh kalau badan kita tidak mempunyai imunisasi yang sepatutnya dan sewajarnya dalam pengawalan kita punya tindak balas dan respon kepada badan, dan kalau orang ada imunisasi yang rendah, lagi teruk untuk mereka yang akan mendapat COVID-19 punya effects tu. Okay. So next. Okay. Jadi dengan berasaskan idea kepada bagaimana imunisasi ini sebenarnya membantu sangat untuk kita kekal sihat, walaupun kita bukan cerita pasal COVID-19 lah. Kita cerita kepada apa saja penyakit yang ada pada zaman ini. Okay? So untuk kita mengawal supaya kita tidak berada dalam kategori yang kritikal, yang teruk bila kita mendapat jangkitan penyakit, apa-apa penyakit. So ini adalah langkah-langkah yang anda boleh lakukan untuk meningkatkan imunisasi anda. Ingat semakin anda meningkat usia, semakin rendah respon imunisasi anda. Jadi kita perlu bekalkan idea kepada badan kita supaya badan kita sentiasa dapat mengoptimalkan level imunisasi yang sewajarnya pada tiap-tiap masa. So bila kita berkaitkan pasal imunisasi, kita akan bercakap berkaitan dengan makanan, kita akan bercakap dengan pelbagai cara-cara hidup kita lah. So salah satu perkara yang perlu kita start untuk membuat kita punya imunisasi kita, there's a boost effect. So first slide, ialah mengekalkan gaya hidup yang sihat. Okay, so bila kita cakap berkenaan mengekalkan gaya hidup sihat, it's an overall thing that you do for your everyday life. Okay, apa benda yang anda lakukan pada saban hari. Daripada anda bangun tidur, sehinggalah anda tidur untuk mengulang proses yang sama pada keesokan hari. Okay. Jadi bila kita cerita pasal mengekalkan gaya hidup yang sihat, adalah amat penting untuk kita tahu apakah benda yang harus dilakukan dan mengelakkan perkara-perkara yang lebih memberi impak kepada badan. So seperti apa yang disarankan oleh kebanyakan doktor ataupun nurses ataupun mana-mana orang yang mengekalkan gaya hidup aktif lah. So mereka akan menyarankan kita untuk sentiasa bersenam, memastikan kita dapat mengekalkan berat badan yang ideal, dan bila kita cakap pasal berat badan bergantung pada BMI,
Okey, makan secara sihat, okey, ikut saranan KKM untuk makan mengikut kuantiti yang diperlukan pada kadar kalori yang perlu pada satu hari. Okey, untuk mereka yang mungkin merokok dan juga meminum minuman alkohol untuk mengurangkan ataupun lebih baik berhenti sebab kedua-duanya akan memberi efek kepada pengeluaran dan mengurangkan pengoptimaan proses imunisasi badan anda. So, badan kita ni kompleks. Okay, badan kita ni kompleks tetapi kalau kita ikut rules dia, okay, the rule of thumb untuk kita meningkatkan imunisasi dan dari goals dia antara dia dapat stabilkan ataupun lebih baik daripada sebelumnya. So kalau kata anda adalah orang yang lebih sedentary, potato couch, selalu tengok TV, okay, macam sekarang kita duduk dekat dalam rumah je disebabkan PKP, try untuk ambil a way to use your house as a play park. Okay, tak semestinya kalau anda duduk dekat rumah macam ruang kecil lah, tak, belilah kapet yoga ke, buat sedikit exercise yang ni ataupun skipping. Ya betul, skipping. Skipping antara salah satu exercise yang sangat baik sebab dia adalah salah satu exercise yang menggunakan the whole body. So dia boleh dikategorikan sebagai high intensity punya kind of workout, which is really good. So anda skip, anda perlu lompat pada tempat yang sama je. Tak perlulah lompat satu rumah pergi mana-mana kan. Nampak tak? So kita kekalkan gaya hidup sihat tapi kita olah kita kepada cara apa yang kita boleh buat pada waktu pandemik ni. Okay, next slide. Okay, yang kedua, okay, semestinya sebaik saja kita cerita pasal mengekalkan gaya sedap, ingat tak? Salah satu poin dia adalah untuk memastikan diet yang baik. Okay? So diet yang baik adalah diet yang sempurna di mana kita mengekalkan keseluruhan nutrisi yang diperlukan oleh badan tetapi untuk memberikan pengkhususan kepada sistem imunisasi anda yang lebih baik, jadi kita perlu makan makanan yang boleh memberi impak kepada imunisasi kita. So bila kita cerita pasal imunisasi, banyak sangat perkara yang telah diwar-warkan oleh orang. Contohnya makan vitamin C. Sekarang ni ada yang jenis effervescent masuk pergi dalam air, bagi dia buih jadi warna oren, lepas tu minum je. Tak kisah antara benda tu ataupun pil ataupun tablet ataupun cecair ataupun sebut apa saja yang berkaitan dengan kekuatan imunisasi anda adalah amat baik untuk anda ambil. Okay, so dekat sini kita just cerita sikit beberapa yang selalu diperceritakan lah. Macam contoh orang Melayu, kalau orang-orang dulu dia akan cakap makan satu ulas bawang sehari yang mentah, satu ulas bawang sehari yang mentah mampu meningkatkan imunisasi. Okay, ini terbukti sebenarnya daripada salah satu kajian. Okay, tapi kita cakap secara normal je lah. Okay, lepas tu untuk mereka yang memang sukakan sayur-sayuran dan buah-buahan, perlu masukkan dekat dalam diet anda, okay, kerana serat dan juga vitamin dan mineral yang ada di dalam sayuran dan buah-buahan anda amat penting bagi meningkatkan imunisasi dalam badan anda. Okay, so macam lobak, bayam, brokoli, asparagus, so semua tu adalah makanan-makanan yang baik dalam meningkatkan imunisasi anda. Okay, next slide. Okay, yang ketiga, ini adalah penting. Kalau anda, mana-mana daripada anda yang pernah join Zoom meeting bersama Dr. Joe, iaitu salah satu doktor yang mengusaha sama untuk mengeluarkan salah satu produk daripada Tangsai, dia akan mengatakan tidur itu penting. Okay, ingat kalau anda tidak tidur walaupun sehari, badan anda akan start untuk respon dan anda akan start rasa pening, anda akan start rasa loya, nak muntah. Betul tak? Sebab itu adalah respon kepada badan sebab badan kita tidak cukup rehat. Okay? Tidur adalah rehat untuk kita secara semula jadi. Okay? Dan sebab tu bagi saya Tuhan jadikan siang dan malam sebab Tuhan jadikan malam kita untuk kita rehat. Okay? Dibanding kita akan kurang bertenaga supaya badan kita start untuk slow down the metabolism dan juga dapatkan rehat yang secukupnya sebagai proses untuk pemulihan dan penyempurnaan badan kita. Restoration. Okay. So tidur yang baik adalah pada jangka masa 7 ke 8 jam, tapi kalau anda muda lagi dan lebih daripada itulah macam contohnya bayi. Okay. Dan untuk 7 dan 8 jam ni adalah amat penting adalah disebabkan kalau anda kurang daripada waktu tersebut, okay, kebanyakan impak kepada mereka yang kurang tidur adalah disebabkan
akan menyebabkan mereka lebih rasa sengal, lebih rasa kurang bermain dari segi masa diorang. Okey, fokus minda anda tidak dapat fokus dengan sebaiknya. So ini adalah perkara yang tidak baiklah untuk anda. Dan bila kita ada efek dari segi fizikal dan mental sebegitu, dan itu akan menjerumus kepada keruduman anda punya sistem imunisasi dalam badan. Okay. So amalkan perkara yang baik adalah 7 hingga 8 jam. Kalau boleh setkan time, okay. Jangan melangkaui masa. Kalau anda kerana sekarang bekerja dari rumah, jadi anda ada banyak lagi masa untuk menyelesaikan tugas yang baik daripada rumah dan cukupkan waktu 7 hingga 8 jam tidur. Okay. Dan sekiranya kita memang sentiasa berada di kawasan rumah, adalah sangat baik untuk kita cuba mendapatkan sekurang-kurangnya 5 minit untuk bermeditasi. Okey, mungkin bermeditasi ni bukanlah benda yang selalu orang buat sebab bergantung kepada individu juga dan bergantung kepada keadaan isi rumah. Tetapi bermeditasi walaupun hanya 5 minit amat membantu dari segi pengurangan tekanan, okey, memberikan anda punya minda lebih telus supaya anda boleh berfikir dengan lebih rasional. So itu yang kita nak. So bila anda dapat kawal minda anda, secara tidak langsung badan kita tidak rasa tekanan daripada minda anda dan badan kita akan sentiasa berproses dengan lebih baik. Okay? Alright, next. Alright. So yang seterusnya adalah bersikap sentiasa positif. Okey, berbalik kepada tidur dan juga bermeditasi ini adalah langkah untuk kita mendapatkan minda yang positif. Jadi selain daripada apa yang kita buat tu, kita juga perlu mempunyai mental yang terletaknya secara bersedialah. Maksudnya secara sedia ada kita perlu bersikap positif. Kenapa? Sebab dalam keadaan pandemik ini dan juga banyak sangat berita-berita ataupun grup sebelah daripada WhatsApp anda yang memberikan info-info yang mungkin anda rasa ragu-ragu, yang membimbangkan anda. Okey, anda dapat berita yang rumah sebelah ni ada orang yang dijangkiti COVID-19. Jadi benda ni akan memberikan himpan anda kerisauan, gangguan kepada diri sendiri. Okey. Jadi kita tak nak disebabkan gangguan itu kita pun akan diganggu walaupun sebenarnya kita tidak kena ataupun kita tidak dijangkiti COVID-19 tu. Okey. Jadi kenapa perlunya bersikap sentiasa positif adalah disebabkan kita kena yakin kalau kita buat betul dan sentiasa dan Tuhan akan melindungi kita lah kalau kita orang Islam. Kalau anda bukan orang Islam, jadi anda kena tahu yang bila anda buat benda betul, semestinya benda yang baik je akan berlaku. Okey. Think of happy thoughts. Okay, think of happy thoughts sebabnya secara lumrahnya kalau kita sentiasa berasa tenang, berasa positif, okay, badan kita akan sentiasa relax. Itu yang kita nak. Achievement untuk kita sentiasa positif adalah supaya badan kita tidak tegang. Badan kita perlukan keadaan yang kira bersederhana lah rasanya, maksudnya badan kita ni sentiasa tenang, tidak terasa terlampau memikirkan sangat. So badan kita, reaksi badan kita ni akan sentiasa stabil. Okay? Keadaan yang stabil membantu sangat dalam proses badan kita untuk meningkatkan imunisasi ataupun menstabilkan imunisasi itu sendiri. Jadi bila ada apa-apa sahaja jangkitan yang berlaku, jadi kita punya imunisasi itu at the ready level. Bukan baru nak proses. At the ready level untuk serang dan juga supaya kita tidak dapat impact kepada penyakit yang dijangkiti itulah. Itu yang kita nak. Okay. Dan overall bila kita cerita pasal positivity, kita akan bermain pada minda, kita bermain pada spiritual, kita bermain pada emosi. Okay. Saya faham mungkin kalau mereka yang duduk di rumah, mereka akan rasa tertekan sikit lah bersama dengan anak-anak, tahu anak-anak punya perangai kan. Okay, anak-anak mungkin suka dikawal, tapi tak apa. Itu adalah apa kita panggil kebahagiaan sebagai orang yang berumah tangga lah. Jadi fikirkan kebahagiaan itu sebagai salah satu rasional bagi anda untuk bersikap positif pada setiap masa. Okay, alright, next slide kami. Okay, alright. Selain daripada spirituality, okay, apa yang inner thing yang kita boleh kawal untuk diri kita sendiri, perkara fizikal juga perlu dititik beratkan lah. Alright. So seperti contoh dalam COVID-19, perkara paling utama yang anda perlu jaga adalah untuk sentiasa menjaga kebersihan.
Okey, kebersihan yang paling utama disebabkan kita tahu virus ini boleh kita boleh bunuh virus ini menggunakan produk-produk sanitasi, okey, untuk mereka yang gunakan alcohol based sanitizers, okey, ataupun kalau anda tidak ada, anda hanya duduk di rumah, okey, sentiasa melakukan perkara-perkara yang perlu anda lakukan seperti contohnya cuci tangan dengan sabun. Okey, berkenaan dengan cuci tangan dengan sabun, pastikan setiap kali anda mencuci tangan dengan sabun, sekurang-kurangnya keseluruhan kulit pada tapak tangan sehingga kepada pergelangan perlu dibasuh dan proses melakukannya adalah selama 20 saat. 20 saat ini adalah saranan daripada WHO sendiri. Okey, kenapa 20 saat? Adalah 20 saat ni adalah kira the minimum amount yang diperlukan, bermakna anda melakukan basuh tangan cara-cara membasuh tangan tu dengan sempurnalah. Dan kalau mungkin anda malas nak kira 20 saat, anda cuba fikirkan salah satu lagu dan mainkan dia pada waktu chorus. Dan lagu yang terbaik adalah lagu pada tahun 90. Okay, contohnya boy band lah, banyak-banyak boy band, Westlife, NSYNC. Yang kalau anda yang memang pernah dengar lagu tu, itu adalah chorus mereka adalah chorus yang terbaik untuk anda melakukan aktiviti basuh tangan ini pada 20 saat. Okay. So selain daripada itu, macam mereka yang mungkin pergi keluar untuk pergi ke pasar membeli barang, okey, pergi ke pasaran untuk membeli barang, make sure anda menjaga diri anda dengan baik, sentiasa memakai pelitup muka, jangan garu mata, jangan garu hidung, jangan garu mulut, jangan garu telinga. Okey, make sure tangan anda sentiasa bersih. Apa saja yang anda telah pegang, okey, selepas anda keluar daripada pasar itu, make sure anda sanitize tangan anda, dan bila anda balik, make sure anda mandi dan basuh baju tersebut. Okey, kita cuba elakkan mana-mana keboleh-mungkinan untuk anda dijangkiti daripada mana-mana surfaces yang anda bawa daripada pasaran tersebut. Itu kita tak nak. Okay. So kebersihan wajah pada waktu kritikal pandemik ini adalah sangat-sangat kritikal lah untuk kita juga. Sebab kita balik, kita berjumpa dengan orang yang tersayang. Kita tak nak kita jadi punca yang mereka dijangkiti kalau boleh. Okay. Alright, next slide. Alright. Okay, ini adalah yang terakhir. Okay, ini mungkin adalah salah satu perkara yang sebenarnya selalu diperkatakan. Okay, kenapa kita perlu minum air yang secukupnya pada setiap hari? Okay, salah satu perkara atau salah satu faktornya adalah disebabkan badan kita is made up of air almost 70% itself. Okay, dan kenapa kita ada that 70% adalah disebabkan kebanyakan proses dalam badan dan kita memerlukan bendali dan cecair untuk berjalan, menghantar makanan, berproses, okey, gantikan bahan-bahan yang diperlukan di dalam badan. So air itu adalah salah satu benda semula jadi dalam badan yang harus kita kekalkan supaya badan kita sentiasa sihat. Okey. Untuk makluman, meningkatnya usia, kita akan kurang rasa atau sense of thirsty tau. Sebabnya kita mungkin badan kita dah start slow down. So bila badan kita dah start slow down, kita akan kurang mudah untuk rasa haus. So untuk mengelakkan perkara tersebut, maksudnya kita kurang minum air disebabkan kita kurang rasa dahaga tersebut. So kalau boleh anda letak, ada isi satu air yang 1.5 ke ataupun 2 liter botol tu, okey, bawa bersama anda sepanjang masa. Okay, dan sekarang ni sebab kita pun tak bergerak ke mana-mana, so make sure benda tu sentiasa melekat dengan anda lah. Okay, dan cara yang terbaik untuk anda sentiasa mengekalkan air yang secukupnya pada satu hari adalah pertama segelas selepas bangun tidur, okay, sebelum dan selepas setiap makan. So kalau contohnya makan ada 3 kali sehari, so dah ada 6 campur dengan bangun tidur 7 dan sebelum tidur 8. So it's a complete minuman pada satu hari. Okay, so ingat air ni sangat penting. Kalau anda kurang air, nampak kita nyohos dan minum air dah. Kalau anda kurang air, anda akan rasa, anda punya badan akan kurang berespon pada mana-mana jangkitan tersebut. So kita perlukan setiap apa saja proses dalam badan kita sentiasa aktif dan ready, bersedia untuk apa saja kecaman yang mungkin akan berlaku. Itu dia. Okay. Alright. So, bila kita cerita pada semua aspek ini, alright. So, kita ada satu benda yang kita perlu titik beratkan. Sebabnya, since kita dah duduk dekat dalam rumah,
Okay, so kita ada fokus yang boleh kita fokuskan disebabkan kita kita akan kurang kita punya pergaulan dari segi pergaulan sosial, okey, jumpa dia pengarakan, kecuali kalau anda harus pergi ke pejabat untuk bekerja, okey. Namun untuk anda yang mungkin bekerja ataupun anda yang duduk di rumah, okey, kalau anda bukanlah orang yang sentiasa aktif, okey, so anda perlu ubah gaya tersebut dan pada masa sama anda perlu kawal makanan lah, disebabkan bila duduk dekat rumah makanan tersedia ada di depan mata sepanjang masa. Okey. Anda toleh kiri ada Morocco, anda toleh kanan ada tempeh. Mungkin depan ada kuih raya. Kita tak tahu kan. So kita perlukan a balanced diet dan juga suplemen yang sempurna dari segi pengawalan ataupun meningkatkan imunisasi kita.